Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Zulaida, Matematik tingkatan 5, bab 2 matriks untuk siri yang ketiga dalam matriks sama dan matriks identiti. Jom kita mulakan. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan matriks sama dan matriks identiti. Okey, untuk yang pertama, diharapkan pelajar dapat menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okey, matriks M sama dengan matriks N jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya sama. Okey, baik. Jadi bagaimanakah untuk menentukan dua matriks adalah sama? Okey, soalan. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama ataupun tidak sama dan berikan sebabnya. A. Diberi matriks A 2, 11, 1, 3. Okey, matriks B sama dengan 2, 11, 1, 3. Jadi kalau kita perhatikan di sini, okey, 2 kedudukannya adalah 2 juga. Okey. Okey, 11 kedudukannya adalah 11. 1 kedudukannya adalah 1 untuk matriks B dan 3 juga kedudukannya adalah 3 untuk matriks B. Maka kita katakan A sama dengan B, iaitu matriks A sama dengan matriks B. Okey, kita perhatikan pula untuk matriks C dan D. Okey, matriks C dan D. Okey, peringkat matriks untuk C adalah, okey, dia ada satu baris dan dua lajur. Jadi peringkat matriksnya adalah 1 darab 2. Okey, untuk D, barisnya ada 2 dan lajurnya ada 1. Jadi baris 2 darab 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini, peringkat matriks C dan peringkat matriks D adalah berbeza. Maka C dan D adalah matriks yang tidak sama. Jadi kita katakan C tidak sama dengan matriks D. Okey. Boleh kan? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita checklist. Okey, kita perhatikan dia ada 2 baris. Sini pun ada 2 lajur. Jadi baris dan lajur dia adalah sama. Okey, ini pula barisnya 1, 2. Baris 1, lajur baris 2, 1, baris 2, lajur pun ada 2. Jadi E dan F mempunyai peringkat matriks yang sama. Jadi kita checklist satu persatu unsur di dalam setiap matriks. Okey, untuk E di sini 8. Di sini pun 8. Okey, sama. Okey, untuk kedudukan yang kat sini iaitu baris 1, lajur 2. Baris 1, lajur 2, 3. Tetapi di sini baris 1, lajur 2 adalah negatif 7. Jadi kedudukan baris 1 dan lajur 2 adalah tidak sama. Maka kita katakan, okey, bila satu tidak sama, maka kita katakan matriks E dan matriks F adalah tidak sama. Jadi kita tulis E tidak sama dengan F. Okey, senang je kan? Okey, boleh? Okey, sekarang kita perhatikan contoh yang seterusnya. Okey, mula-mula kita perhatikan dia punya
peringkat matriks. 3, sini ada 2. Jadi 3 darab 2. Okey, ini 1, 2, 3. Okey, ada 3 baris dan lajur 1, 2. 3 baris, 2 lajur. Jadi 3 baris, 2 lajur. Okey, peringkat matriks kedua-dua matriks tersebut adalah sama. Jadi kita perhatikan checklist dia punya unsur kedudukan unsur yang sepadan. Adakah sama? Okey, mari kita cek. 0.5 sama dengan 1/2. Okey, sama. Negatif 2, sini pun negatif 2 sama. Okey, sini 6, sini pun 6. Okey, ini dalam 0.5 dengan 1/2 ni sama pasal yang ni perpuluhan, yang ni pecahan. Nilai yang sama, penulisannya berbeza. 0.8 sama dengan 4/5. Cuma penulisan satu ini nombor perpuluhan, yang ni nombor pecahan. Okey, negatif 1. Okey, di sini pun negatif 1 sama 12. Sini pun 12. Maka matriks G dan matriks H adalah sama. Jadi matriks G sama dengan matriks H. Seterusnya, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, diberi bahawa matriks P, okey, yang sedemikian dan matriks Q sedemikian, tentukan nilai X. Okey, tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Keyword dia di sini adalah P sama dengan Q. Okey, bila dikata P sama dengan Q, nilai unsur pada kedudukan yang sepadan adalah sama. Jadi kita katakan 5, contohnya X, kedudukannya sama dengan 5. Maka kita akan terus dapat nilai X. X sama dengan 5. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari nilai Y. Okey, Y kedudukannya di sini. Dan kedudukannya sepadannya adalah Y tambah 1. Jadi kita akan dapat tulis 7 sama dengan Y tambah 1. Kita akan menyelesaikan secara persamaan yang mempunyai satu pemboleh ubah. Jadi Y tambah 1 sama dengan 7. Kita ubah kedudukan sahaja. Jadi Y sama dengan 7 tolak 1. Jadi Y sama dengan 6. Okey, selesai untuk dapatkan nilai Y. Okey, kemudian kita lihat pula contoh ni. Contoh yang seterusnya. Okey, sifar, kedudukan sifar. Okey, kedudukan 5 tolak 3Z dan 2Z. Jadi kita akan tuliskan semua kedudukan sepadan, iaitu 5 tolak 3Z dan 2Z. Jadi kita akan tulis 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Sebab matriks P dan matriks Q adalah sama. Jadi kita akan kumpulkan Z di sebelah kiri. Negatif 3Z tolak 2Z sama dengan negatif 5. Okey, kena mahilah pertukaran tanda. Negatif jadi positif dan positif jadi negatif. Okey, negatif 3Z tolak 2Z, kita akan dapat negatif 5Z sama dengan negatif 5. Jadi Z sama dengan negatif 5 per negatif 5. Jadi Z sama dengan 1. Okey, kita dah dapat nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 6 dan Z sama dengan 1. Okey, sekarang kita lihat apakah makna ataupun yang dikatakan matriks identiti. Okey, sekarang kita perhatikan dulu apakah ciri-ciri matriks identiti. Matriks identiti ialah matriks segi 4 sama, iaitu matriks identiti kita akan wakilkan simbolnya dengan huruf I besar. Didarabkan dengan suatu matriks A
akan menghasilkan matriks A. Okey, apa-apa matriks yang didarabkan dengan matriks identiti, kita akan perolehi matriks yang sama. Okey, jadi katakan A darab matriks identiti ataupun matriks identiti darab A, kita akan dapat matriks A semula. Okey, ini adalah contoh-contoh matriks identiti. Okey, segi empat sama maksudnya dia punya lajur. Okey, ada dua baris, ada dua lajur, ada dua. Maksudnya bilangan baris dan bilangan lajur adalah sama. Jadi kita akan katakan yang ni peringkat matriks dia 2 darab 2, iaitu matriks segi 4 sama. Dan kita perhatikan di sini 1. Okey, 1 ini kalau kita perhatikan, 1 ini baris 1, lajur pun 1. Yang ni pula baris 2, lajur 2. Okey, jadi yang mana kedudukannya sama dengan baris dengan lajur sama, maka di situ kita akan letakkan nombor 1. Okey, contohnya sini 1 kedudukannya adalah pada baris 1, lajur 1. Kita akan tulis 1 lah kat situ. Okey, contohnya kat sini kedudukan 1 di sini adalah pada baris yang kedua, lajur yang kedua, maka unsur di situ mesti 1. Okey, unsur yang lain-lain daripada ni, penjuru ni, unsur yang lain tu kita akan tulis sifar. Okey, kita lihat yang ni. Okey, kedudukan nombor 1, kita perhatikan dia penjuru, dia di kedudukannya adalah pada penjuru. Okey, penjuru lah ni sebagai contoh. Okey, 1 ni kedudukan yang pertama ni kita katakan baris 1, lajur 1. Yang 1 ni pula baris 2, lajur 2. 1 ni pula baris 3, lajur 3. Jadi kedudukannya pada baris dan lajur yang sama. Maka nombor di situ kita mesti letak nombor 1. Okey, nombor-nombor lain selain pada kedudukan dan baris yang sama tadi, kita akan letakkan sifar. Okey, itu adalah ciri-ciri matriks identiti. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Tuliskan matriks identiti berdasarkan peringkat berikut. Okey, berdasarkan peringkat berikut. Okey, yang pertama 1 darab 1, ada 1 baris dan ada 1 lajur. Jadi apakah matriks itu? Maka matriksnya adalah 1 sahaja, sebab 1 ni baris 1, lajur 1. Syarat dia mesti matriks segi 4 sama. Matriks segi 4 sama pula, bilangan baris dan bilangan lajur adalah sama. Jadi samalah 1 baris, 1 lajur, maka peringkat matriksnya adalah 1 darab 1. Okey, untuk matriks identiti, peringkat matriks 2 darab 2, bagaimanakah kita nak menulis matriks identiti yang mempunyai peringkat matriks 2 darab 2? Jadi kita akan tulis yang ni A, yang ni B. Okey, 1 0 0 1, tutup kurungan. Okey, itulah cara-caranya. Okey, seterusnya lihat yang C, 4 4. Okey, letak 4 4 1. Okey, unsur yang pertama mestilah 1. Okey, 1. Okey, ada berapa ni apa dia, lajur pun 4. Jadi 1 2 3 4. Jadi yang ni 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Kita perhatikan hujung belah atas kiri. Okey, mesti nombor 1. Hujung bawah kanan, okey, mesti nombor 1 juga. Okey, dan sebaris ni adalah nombor 1. Yang lain-lain kita perlu letak
nombor sifar sahaja. Jadi itu untuk C. Untuk D pula 5. Okey, 5. Okey. 1. Okey, ada 5 lajur. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1. Tutup kurungan. Okey, selesailah untuk soalan ini. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.